minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, nikmat, izin, inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya kita perlu melalui alam kubur, kita terpaksa melalui alam padang mahsyar, matahari yang sejengkal peluh yang membuak-buak, yang akan menenggelamkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat pada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita tidak tergolong di kalangan orang yang akan menerima balasan sebaik sahaja masuk ke dalam alam kubur, belum masuk dalam api neraka, tetapi telah pun diberikan balasan oleh Allah di padang mahsyar, di yaumul mizan, di hari pertimbangan, dan juga mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan pada hari yang ke-29 ini, insya-Allah Jumadal Akhir, kita akan selamat, kita akan dapat masuk dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, tuan imam, tuan muazzin, seluruh jawatan kuasa Masjid Permai yang dirahmati Allah sekalian insya-Allah, kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Afatun ala Tariq, wabak sepanjang jalan, yang telah pun dikarang oleh Dr. Sayyid Muhammad Nuh. Alhamdulillah, kita telah pun masuk dalam muka surat yang ke-23. Betul. Dalam muka surat yang ke-23, nombor yang ke-9. Kita berhenti pada 13 hari bulan 12 yang lalu, setahun yang lalu, bulan 12. Betul ya? Yang ada kitab. Yang nombor 9. Mengapa boleh berlaku wabak yang pertama? Apa dia wabak yang pertama? Kita ulang buat kali yang ke-10 pada malam ini dalam muka surat yang pertama, yakni Al-Futur. Apa dia Al-Futur? Terputus, terhenti, malas, bertangguh, berlengah dalam melaksanakan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Sebab kita melakukan penyakit-penyakit, kita melakukan sikap dan amalan yang tidak
diajar oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 2 3 4 5 6 7 8 kita dah selesai. Hari ini masuk yang ke-9, mengabaikan hak tubuh badan kerana bebanan tugas dan tanggungjawab di samping kekurangan tenaga amilin. Apa makna amilin? Dengan huruf ain. Amala ya'malu maknanya bekerja. Orang yang nak kerja untuk Islam ni tak ramai. Orang yang nak makmurkan rumah Allah ni lah orang tak ramai. Jadi bila tak ramai, kita kena jaga amalan kita supaya tak terputus, tak terhenti. Tidak kita berhenti untuk kita contohnya datang ke rumah Allah, untuk kita duduk dalam cabang jihad yang pertama, yakni jihad al-almi, jihad tuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pengarang Dr. Syed Muhammad Noh menyatakan bahawa mengabaikan hak tubuh badan kerana bebanan tugas tanggungjawab di samping kekurangan tenaga amilin. Mereka tidak mengambil kisah tentang kerehatan dan kesihatan diri. Tuan-tuan, rupa-rupanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup jaga kerehatan, cukup jaga kesihatan. Contoh, tuan-tuan, adat orang kita ni, yang muda-muda lah, yang tua-tua pun ada juga. Pukul 11, pukul 12 duduk melepak lah. Ngopi orang katanya, ngeteh, nyembang, pumpang. Elok ada bola pula malam tu. Hari ni ke bola? Malaysia lawan. Bukan? Bukan ni. Tahu kita ni. Saja test. Memok bola sampai 1-2 pagi. Maka bila mana kita tidak mengambil waktu malam itu sebagai rehat, yang akhirnya menyebabkan kesihatan kita terjejas. Sehat tak sehat ni kerja Allah, betul. Sakit, sehat tu kerja Allah. Tapi kita nak jaga kesihatan kita, sebab itu Nabi Rasulullah tidurnya awal, bangunnya awal. Kita tidurnya lambat, bangunnya pun lambat. Kena buang, kena adjust. Kalau boleh, kalau tuan-tuan ada aplikasi tu ya, dalam handphone tu, cuba tengok. Disyorkan tidur ni berapa jam? 6 jam. Disyorkan. Kalau kita nak bangun subuh 5.30 contohnya, lewat sikit dah sekarang ni, 6 kan? 6 lebih-lebih. Jadi pukul 11, 11.30 tu kena tidur. Tak bolehlah nak tengok TV, main handphone sambil menerak ni kan. Bini datang dia tutup. Dia buat tidur kan. Rupanya main handphone kan. Kalau bini tidur dia buka balik. Ataupun salah seorang lah, mungkin bini yang main tengah malam. Jadi tuan-tuan, kerehatan. Nabi Rasulullah rehat pada waktu malam, jaga kesihatan. Malah Nabi Rasulullah cuba tengok makannya. Kita sebut, dan kita boleh sebut banyak kali, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Boleh sebut. Tapi kita tak ada lah, berhenti sebelum kenyang pun tak ada, makan sebelum lapar pun tak ada. Orang lepas isyak ni mana kita kerang? Lepas isyak ni, sebelah ni. Gila mana pun. Nak ceritanya pun, nak ceritanya tak terjaga, tuan-tuan. Katalah tuan-tuan ni ada cerita tentang Nabi ni kunyah makanannya banyak kali.
Tapi ada perbahasan para alim-alim ulama, betul ke tak betul bab ni kunyah 40 kali tu kan. Contohnya, tak apalah, kita tak nak ambil lah perbahasan. Tapi kalau kata betul lah kunyah 40 kali ni, kita ada ngunyah 40 kali. Tak ada. Sekali dua telan, sekali dua telan. Tak ada yang kunyah, lapar perut makcik oi. Telan je lah. Minum kan. Yang ni ada tuan-tuan, minum 3 lepas. 3 teguk lepas. Tuan-tuan ya. Ni Nabi, tuan-tuan. Sebab tu beza perut Nabi dengan perut kita. Tuan cuba tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada ngaji kitab Syama'il? Tak ada. Tak apa bila-bila lah. Alim-alim ulama bila-bila tuan ya, kitab Syama'il. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni, cerita macam mana tubuh badan Nabi Rasulullah. Salah satulah, banyak babnya. Salah satu babnya tubuh badan Nabi. Aisyah cerita dalam satu hadis, tuan-tuan, ataupun dalam satu cerita yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Cerita bagaimana Nabi mandi. Cerita-cerita dalaman ni bukan riwayat sahabat, tidak. Sebab sahabat, dia tak tidur dengan Nabi, dia tak makan dengan Nabi, dia tak mandi dengan Nabi. Tapi isteri nampak. Jadi satu hari Aisyah cerita, Nabi ni kalau mandi, air tu terus turun tanpa sekatan. Contohlah, katalah kita ambil cebok, tuan-tuan, ataupun kita buka shower tu, air turun kot paip atas tu, air tu terus mengalir. Dia tak ada rock block. Macam kita ni ada rock blocknya. Mana rock blocknya? Ni rock block. Saya tunjuk saya lah tuan-tuan, saya tunjuk tuan-tuan ni rock block. Ni rock block saya ni. Dia terhenti. Kemudian dia kena panjat bukit sikit, baru turun. Itu kata rock block. Nabi tak ada. Perut Nabi ni flat, tuan-tuan, rata. Itu kata Nabi jaga kesihatan. Nabi makan, tuan-tuan, seadanya, sekadarnya. Kita, tuan-tuan, pantang. Pantang apa? Pantang jumpa. Kalau orang dulu-dulu dia tak boleh. Oh ni pantang angin. Oh ni pantang tak boleh makan sekian. Oh ni pantang tak boleh. Kita pantang lepa, pantang lupa, pantang jumpa. Maka beza cara makan kita dengan Nabi beza. Malah tuan-tuan kalau tengok dalam kitab sirah hadis Nabi Rasulullah ataupun kitab sirahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi balik ke rumah. Dan berbetulan ketika itu rumah yang Nabi balik itu ialah rumah Aisyah juga, kebetulan. Kenapa banyak rumah Aisyah ni Ustaz? Sebab antaranya Sa'adah binti Zam'ah, isteri kedua Nabi Rasulullah. Lepas wafat ataupun meninggalnya Khadijah, Nabi bernikah dengan Sa'adah binti Zam'ah. Sa'adah binti Zam'ah ni ataupun Saudah, dalam setengah kitab sebut Saudah, setengah kitab sebut Sa'adah. Tuan-tuan tak kiralah Saudah ke Sa'adah ke. Sa'adah binti Zam'ah ini seorang perempuan tua. Dan bila mana dia seorang perempuan tua, dia sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, ya zauji, wahai suamiku, wahai Rasulullah, giliran aku ini, kamu pulanglah ke rumah Aisyah. Ini Sa'adah. Dia tahu dia tua, dia tahu dia dah tak mampu nak layan Nabi Rasulullah, maka dia pulangkan giliran dia pada Nabi. Nabi nak pergi mana pun pergilah, rumah Aisyah ke, rumah Maryah Al-Qibtiyah ke, yang muda-muda, terpulanglah ya Rasulullah. Jadi sebab itu tuan-tuan, Nabi ni banyak hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah. Cerita macam tadi, Nabi balik sembahyang subuh, sampai-sampai di rumah, Nabi tanya, ma'indana aw kama qala, kita ada apa makan pagi ni?
Sarapan apa istilahnya, makan pagi apa hari ni, nasi goreng ke nasi lemak ke apa, roti canai ke capati ke. Nah, roti telur goyang ke. Tak kira lah sana. Maka ketika itu Aisyah menjawab, kita ada dua benda hitam. Sauda, dua benda hitam. Apa benda dua benda hitam ni? Yang pertamanya buah tamar. Buah tamar yang warnanya hitam. Satu. Itu je yang ada. Ayam tak ada, ikan tak ada, telur tak ada, daging tak ada, wagyu tak ada. Tak ada. Daging unta tak ada. Ada buah tamar je. Ni Nabi, tuan-tuan. Rumah Nabi hanya ada buah tamar saja. Cik rumah kita makcik kan, balik buka peti air. Atas bawah kan. Penuh. Stok seminggu punya. Stok penuh makan. Anytime nak makan apa. Ikan ada, ayam ada, daging ada, telur ada sepapan. Beras 10 kilo punya stok. Rumah Nabi tak ada. Hanya ada tamar. Apa saudak yang kedua? Hitam yang kedua apa dia? Hitam yang kedua itu air yang ada di dalam zir. Zir ni apa dia? Tempayan. Orang dulu-dulu tak ada peti air. Simpan air dalam tempayan. Zir. Cuma tempayan Arab ni tak sama tempayan kita. Tempayan kita ni lebar, besar, gemuk. Tempayan dia tirus, panjang sampai ke bawah. Dia sampai di bawah tu dia macam tiga segi tu. Dia ke bawah tirus. Airnya pun dah di bawah. Sebab itulah Aisyah sebut dua benda hitam. Tak nampak lah. Air tu duduk di bawah. Kalau celup tu mungkin sampai ke ketiak baru ambil. Maknanya sikit sangat baki air yang ada di rumah Nabi. Dah di bawah tu. Dah tinggal sikit benar. Tinggal air di rumah Nabi Rasulullah. Cuba tengok air kita, tuan-tuan. Sirap ada, teh ada, kopi ada, oren ada, air sejuk ada. Kalau yang ada benda tu, cek biru merah tu, kowe ke kuku ke apa ya. Hak warna biru sejuk, hak warna merah panas. Anytime. Rumah Nabi tak ada. Air pun baki sikit je. Apa jawab Nabi Rasulullah? Sa'asumu azal yawm. Aku akan berpuasa pada hari ini. Tak apalah, tak ada makan pun tak apa, puasa. Makcik-makcik esok boleh try. Esok jangan masak. Nanti kalau suami tanya, makan apa kita pagi ni? Tak ada apa bang, adalah buah tamar sikit, adalah air masak sikit. Dihentak meja. Apa hai tak masak? Kena marah. Buka peti air, tak ada. Tak ada apa bang, nak masak. Pergilah beli. Makan tengah hari ni siakap 3 rasa, kari kambing, daging kurma, ayam masak merah. Boleh bang, insya-Allah saya masak tengah hari esok. Tengah hari ni pulaulah duit sikit. Tu duit aku letak atas meja. Lepas ngemah tu nak pergi pasar, tengok dah duit RM10 bagi makcik. RM10 nak beli kambing, nak beli ayam, nak beli ikan, nak beli bawang, nak beli daging, nak beli rempah-rempah. RM10 tu ada kisah buat RM10 ni. Kisah duit sikit ni kisah Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Dia lambat sikit masuk Islam, Abu Sufyan ni. Abu Sufyan ni masuk Islam ketika Fathul Makkah. Tahun ke-8 Hijrah. Tahun 10 Hijrah Nabi wafat. Nabi meninggal. Jadi Abu Sufyan ni sempat 2 tahun je dengan Nabi Rasulullah. Sebelum Fathul Makkah, katalah hari tu Fathul Makkah, semalam Abu Sufyan masuk Islam. Lambat. Abu Sufyan ni antara yang lambat.
Seorang lagi yang lambat, Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, pun lambat juga. Tapi kedua-dua ni diiktiraf oleh Nabi Rasulullah. Bab iktiraf Nabi tu kita cerita kemudian, nak cerita bab 10 ringgit ni, 10 dinar ni. Tuan-tuan, satu hari lepas Abu Sufyan masuk Islam, Nabi mabit di Mekah untuk beberapa hari. Nabi tak balik ke Madinah, duduk dulu di Mekah beberapa hari. Sementara Nabi nak balik ke Madinah tu, datang isterinya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, ana zaujah li Abi Sufyan. Aku ni isteri pada Abu Sufyan. Jumpa Nabi Rasulullah. Rupa-rupanya isteri Abu Sufyan ni nak mengadu dengan Nabi. Nak tanya soalan dengan Nabi, ya Rasulullah, boleh ke aku ambil sedikit harta suamiku? Nak ambil duit sikit milik suami. Suaminya siapa? Abu Sufyan. Kenapa nak ambil? Nabi tanya. Maka ketika itulah, tuan-tuan, dengan rasa bersalah, tersipu-sipu, malu, tak ada orang ketika itu, hanya ada Nabi dan pembantu Nabi Rasulullah yang amanah tidak membocorkan rahsia. Tuan-tuan, ketika itulah isterinya Abu Sufyan menyatakan bahawa laqad kana zauji, sesungguhnya suamiku ini Abu Sufyan bakhilun jiddan ya Rasulullah. Bakhil, sangat-sangat bakhil, kedekut. Macam Haji Bakhil tu kan, Haji Bakhil bin apa? Bin Lebay kedekut. Oh, ingatkan Haji Bakhil seorang ni, bapak dia tu pun kedekut juga. Lebay kedekut namanya. Wah, Haji waktu Lebay kedekut katanya. Tapi tak pernah tu cerita dengan dia. Kan kita kata, wah, Haji tidak katanya. Jangan ada persepsi bahawa orang lebay, orang pihak, orang masjid ni kedekut. Jangan. Kita sikit lagi katalah kita pergi minum banyak, standby lah. Hari ni aku nak bayar. Pakat-pakat nak bayar. Sampai bergaduh ke meja tu. Hari ni aku bayar. Hari ni aku bayar. Tu lebay tak kedekut, insya-Allah. Kebetulan kalau saya tak bawa duit ni, tuan-tuan. Siapa nak bayar orang? Baik, tuan-tuan ya, sambung. Jadi tuan-tuan, bila isteri Abu Sufyan mengadu dengan Abu Sufyan, maka ketika itu Nabi mengizinkan isterinya Abu Sufyan untuk mengambil sekadar keperluan. Katalah sekadar keperluan tu hari tu 10 ringgit, 10 ringgit. Nak beli makan, nak beli minum, nak beli keperluan apa-apa 10 ringgit, 10 ringgit. Katalah keperluannya 10 dinar, 10 dinar lah. Katalah keperluannya 10 dirham, 10 dirham lah. Dinar ni wang emas, dirham ni wang perak. Itu beza ya. Bukan sama semua. Satu dinar wang emas. Dirham, dal ro, ha simpui mim. Dal ro, ha simpui mim. Dirham. Dirham ni wang perak. Jadi kalau keperluannya 10 dinar, ambil 10 dinar saja, jangan lebih. Kalau keperluan hari itu 10 dirham saja, jangan lebih. Maka Nabi mengizinkan. Jadi abang-abang, pakcik-pakcik, kalau esok tengok di beg duit itu hilang 50, hilang 20, jangan merampui. Siapa curi duit aku ni? Siapa ngambil duit aku ni? Cek balik, semalam dah bagi duit ke belum pada bini? Dah bagi ke tidak duit lauk tu, nak beli lauk tu? Tiap hari nak makan ni. Jadi, kalau ikut istilahnya, kalau tak boleh bagi sebulan sekali, bagi tiap hari, seminggu sekali. Ikutlah keperluan. Tanyalah bini, berapa tak? Seminggu berapa? Lebih kurang. Sebulan berapa? Sehari berapa? Kita buatlah anggaran lebih kurang. Kalau makan lebih kurang RM20, lebih kena sikit 30. Upahnya masak, upahnya nyiang ikan, upahnya pergi pasar, kereta nak isi minyak, motor nak isi minyak, bukan jalan kaki. Kamu macam-macam pergi pasar jalan kaki sekarang. Tak ada, naik kereta, nak kena isi minyak. Jadi ini keperluan.
Malah tuan-tuan, kalau dalam kitab fiqh, dalam kitab fiqh 4 senawi, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab fiqh 4 senawi, warna biru warnanya. 4 senawi yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah agama yang ambil yang ada di senawi ni, tuan-tuan ya, dalam kitab fiqh 4 senawi menyatakan, ramai lelaki ni hari ni, suami wajib untuk memberi 2 persalinan lengkap lisanah ila zaujatu. Dia kena bagi 2 persalinan lengkap untuk isterinya untuk tempoh setahun. Setahun tu 2 pasang. Dari atas sampai ke bawah lengkap. Tudung anak, tudung luar dalam, bajunya, semualah. Stokin, sarung lengannya, semua lengkap. 2 pasang setahun. Kita sekarang ni dah masuk Jumadal Akhir. Esok lusa nak masuk Rejab, Sya'ban, Ramadan. Hanya berbaki 61 hari sahaja lagi kita nak masuk Ramadan. Allahumma balighna Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami, hidupkanlah kami sehingga ke dalam bulan Ramadan. Allahumma amin insya-Allah. Tuan-tuan, ikut tahun hijrah setahun tu marataini, 2 kali. Kena bagi 2 persalinan lengkap. Jadi cuba fikir, cuba kira sekejap, berapa tahun dah kahwin? Abang-abang, pakcik-pakcik saya, masuk saya sendiri. Saya dah kahwin 17 tahun. 17 tahun kali 2, 34 pasang kena ada dalam almari. Almari berapa yang tanya kita? 34 pasang kena ada. 17 kali 2. Itu saya 17 tahun ni, rasanya 10 tahun ni. 20 tahun kali 2, 40 pasang. 30 tahun kali 2, 60 pasang. Itu yang almari penuh makcik dengan. Keperluan, syarat, nafkah. Nafkah ni bukan bagi duit, bukan bagi makan, tempat tinggal saja. Antaranya ialah pakaian. Alhamdulillah tadi 2 lay. Tadi baru cerita tadi. Lepas Zuhur tadi. 2 lay tadi. Bulan lepas selai lebih dah. Itu yang almari tambah-tambah ada rumah. Live ni cikgu ya. Bagi demo tak apa. Yang ni tak apa, bagi demo. Selesai dah tuan-tuan. Saya selesai dah tahun ni. Tuan-tuan. Ini saya pecah rahsia makcik ni. Balik sekarang kira balik. Tak ada, esok ajak. Bang, jom. Mana? Sopin lah katanya. Abang berhutang dengan saya lagi 30 lay katanya. Jangan tunggu raya tuan-tuan sekarang. Takut tak dan raya kita. Allah tarik nyawa tak? Kalau isteri tak bereda tak ada masalah. Selesai. Tuan-tuan ni antara hak isteri tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kita melihat bagaimana keadaan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan tugas tanggungjawabnya tuan-tuan. Isteri Nabi tak ada yang merungut tentang bab nafkah. Isteri Nabi tak ada yang merungut tentang bab makan. Walaupun tak ada makan, tapi sama-sama dengan Nabi Rasulullah berpuasa. Cerita tadi Nabi puasa, isterinya pun berpuasa. Tak ada masalah apa, tuan-tuan. Maka inilah kita nak tengok bagaimana hebatnya Nabi, bagaimana hebatnya isteri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dinyatakan di sini tuan-tuan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa linaflika 'alaika wa in linaflika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli zi haqqin haqqahu. Sesungguhnya kepada Tuhan kamu hendaklah diberikan hak. Apa yang kita kena bagi pada Tuhan? Amal ibadah. Tuhan tak nak duit.
Tuhan tidak berhajat pada harta wang ringgit, tidak. Tak payah bagi duit pada Allah, tak payah. Tapi kita kena laksanakan semayang 5 waktu, kita kena laksanakan ni lagi 2 bulan nak puasa, zakat, hajinya dan sebagainya, perkara-perkara amalan-amalan yang baik, sedekah, baca Quran dan sebagainya, semua hak Allah. Maka kita kena selesaikan hak Allah. Sebab tu saya sebutkan dalam tazkirah Jumaat beberapa minggu yang lepas di sini, tuan-tuan, saya sebut tentang baca Al-Quran, tentang sedekah, tuan-tuan. Allah tak berhajat. Kalau kita tak baca Quran pun tak jejah pada Allah. Katalah tuan-tuannya kita tak baca Quran, kekuatan Allah makin kurang, makin kurang, makin kurang. Bila kita baca Quran baru Allah jadi kuat. Tak ada. Mana ada macam tu kita baca, kalau kita tak baca ke Allah tetap begitu. Allah tetap Allah yang maha kuat, Allah tetap Allah yang maha esa, Allah tetap Allah yang maha bijaksana. Semua pada Allah. Tak jejah sikit pun. Kita tak sedekah. Sedekah tu bukan sampai pada Allah. Bukan Allah yang berhajat duit kita, tak ada. Hari ni tak sedekah, Allah tak makan, tak ada. Hari ni kita bagi RM1, maka Allah makanlah RM1 tu, tak ada. Tak sampai pun. Dan duit tu bukan Allah nak dah. Tapi nak ceritanya bagaimana Allah nak tengok kita. Kita ni tunai ke tidak hak. Ada orang miskin, ada orang fakir. Hak dia tu kita beri ke tidak. Sebab itu yang pertamanya Allah kata hak pada Tuhan. Nabi sebut hak pada Tuhan. Yang kedua, wa inna linaflika alaika haqqan. Diri kamu ada hak. Time tidur, tidur. Time rehat. Ni time tidurlah tengok bola, time tidur tengok TV, time tidurlah main handphone. Esok lambat bangun, subuhnya tidak. Rugi. Wali ahlika alaika haqqan. Yang ketiga. Cuba tengok hadis tu, baris yang pertama, nombor 3, yang pertama Rabb, Tuhan, yang kedua nafsi, diri sendiri, yang ketiga wali ahlika alaika haqqan. Dan untuk keluarga kamu itu hendaklah diberikan haknya. Keluarga. Keluarga ni siapa, tuan-tuan? Kalau kita ada keluarga, isteri, anak-anak, mak ayah kalau masih hidup, adik-beradik kalau masih ada. Kalau kita isteri, suami kita tadi, keluarga kita, anak-anak, cucu dan sebagainya, termasuklah tadi suami, isteri, adik-beradik dan sebagainya. Contoh, tuan-tuan, kadang-kadang adalah keluarga kita ni, tuan-tuan, yang kita terlepas pandang. Kita sedekah sana sini, sedekah merata, tuan-tuan. Sampai keluar negara kadang-kadang kita berwakaf. Macam-macam wakaf. Negara sana, negara sini. Kita tak perasan adik-beradik kita yang susah. Minta maaf saya sebut. Tak perasan. Boleh jadi ada adik-beradik kita, mak saudara, bapa saudara kita yang fakir, al-fuqara wal masakin. Tak perasan. Kami dulu pun tak perasan juga, tuan-tuan. Saya ni isteri dulu, tuan-tuan, adalah duit lebihan sikit, tuan-tuan. Cari, terlupa adik. Ada seorang adik kerja kedai makannya. Kita boleh bayanglah adik kerja kedai makan. Berapa sangat gaji kedai makan. Ada seorang adik pomen motor. Pun berapa sangat. Jadi bila ada duit lebihan sikit, apa salah? Sedekah pada adik-beradik. Ini lebih afdal. Sebab Nabi kata, wali ahlika alaika haqqan. Untuk keluarga kamu tu ada haknya. Kalau dia berhak, dia pun miskin, dia pun tak berapa nak ada, dia pun hidup seadanya sahaja, tak salah untuk kita bagi adik-beradik. Ni jauh no baginya. Sampai ke sana, sampai ke luar negara, kita berwakaf, kita bersedekah. Adik-beradik tengok. Mak-mak saudara, bapa-bapa saudara tengok. Tiap-tiap bulan kalau mak ayah masih ada, bagi ke tidak.
Bagi tu bukan sabit kena banyak, tidak. Seadanya kemampuan kita. Kalau mak ayah masih hidup, tuan-tuan. Kalau mampu RM50, RM50 sebulan. Kalau mampu 100, 100. Ada orang mampu 300, 400, 500, 600. Ikut kemampuan masing-masing, tuan-tuan. Hak ni, tuan-tuan, wali ahlika alaika haqqan. Nabi kata apa di hujung tu? Fa'ti kulli zi haqqin haqqahu. Kamu kena beri hak kepada mereka yang mempunyai haknya. Kena bagi. Tengok orang miskin, tuan-tuan. Al-fuqara, orang fakir, tuan-tuan. Kena perhati ni, keliling kita. Ada ke tak ada? InsyaAllah, tuan-tuan, esok pagi pukul 10 saya telah dijadualkan untuk melawat 3 rumah. 3 rumah, tuan-tuan, yang di kalangan orang-orang miskin. Nak bagi sikitlah bantuan, tak banyak. Esok 10 pagi. Sebab apa, tuan? Sebab nak bantu. Kita pun tak ada juga, bukan ada, tapi collect sikit-sikit, tuan-tuan. Orang ni RM1, orang ni RM2, orang ni RM5, orang ni RM10, himpun, hantar. Himpun, hantar. Kalau tuan-tuan ikut Facebook saya ni, memang banyak kali, tuan-tuan ni, bukan duit saya, tuan. Saya tak ada duit, saya tak kaya. Tapi kita himpun, pakai himpun, tuan-tuan ni, kita hantar. Sebab boleh jadi, tuan-tuan ni, mereka nengok kita update dalam Facebook saya. Oh, Alhamdulillah hari ni Lam Shang. Kita update dalam Facebook. Alhamdulillah hari ni dapat merasa wagyu. Kawan yang tak ada duit, kawan yang tak ada kemampuan ni nengok je lah. Oh, sedapnya apalah rasa wagyu tu ya. Apalah rasa Lam Shang tu, apalah rasa sekian. Sebab itu, tuan-tuan ni jarang sangat-sangat. Boleh kata tak ada lah. Saya nak nangkap gambar makan, nak nangkap gambar baru habis makan, jarang sangat. Sebab risau ada kawan-kawan yang mungkin dia tak mampu nak makan. Mungkin dia tak mampu nak macam kita kan, pergi makan sana, makan sini, tuan, jarang sangat-sangat. Tapi kawan-kawan juga, kawan ajak, tuan, tak ada masalah, boleh. Tuan ya, ini tuan-tuan ya, kita kena jaga bab-bab macam ni. Sambung. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda sebelah, fa inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya kepada tubuh badan kamu hendaklah kamu memberikan haknya. Dan sesungguhnya pada mata kamu hendaklah kamu memberi hak. Dan sesungguhnya kepada isteri kamu hendaklah kamu memberi hak. Dan sesungguhnya pada tetamu kamu hendaklah kamu memberikan hak. Tubuh badan ada hak, tuan-tuan. Saya cerita dah tadi. Time tidur, time rehat. Tapi masalahnya kita ni bukan kata hak tidur tu tadi lebih, tuan-tuan. Ni bukan cerita kurang, ni cerita lebih, tuan-tuan. Tidur ni, ini Nabi cerita kalau kamu time tidur. Kita ni time tak tidur pun tidur. Itu masalah kita ni. Berlebih-lebih tidur kita ni. Maksudnya, time rehat kita berlebih-lebih rehat kan. Kerja Islam tak buat pun. Tapi kita banyak lebih. Contohnya, mata kita yang Nabi sebut tadi. Hak isteri. Termasuklah isteri pada suami. Contohnya, ini pun saya cerita dah tadi, tuan-tuan. Kemudian, apa dia, tuan-tuan? Kepada tetamu, maka ada haknya, tuan-tuan. Wa inna li dzawrika alaika haqqan. Hak ni, tuan-tuan, tak dapat kita lawan Arab. Arab tak terlawan kita dengan bab tetamu ni. Tuan-tuan, satu kisah. Ni cerita betul saya alami. Saya duduk 7 tahun, tuan-tuan. Tapi taklah 7 tahun ni pandai, tapi ambil pengalaman. Jiran sebelah rumah kami tu miskin. Saya ingat lagi namanya sampai sekarang, Muhammad namanya. Muhammad nama dia. Tuan-tuan, lantai tak ada tile simen macam kita, tak ada. Lantai rumah pasir.
lantainya berpasir, pasir saja, tanah. Tak jumpa di Malaysia tuan, mesti paling kurang semen. Itu paling kurang. Ataupun mungkin tal yang lama-lama yang murah-murah. Itu paling kurang. Tapi tuan-tuan, saya balik tahun 2006 tu. 2000, saya balik 2005, 2006 lebih kurang. Bayangkan, saya balik tu, lantainya masih berpasir. Ada orang duduk tahun 2005, rumahnya lantai pasir. Ada. Tuan-tuan, miskin. Muhammad namanya. Tapi tuan-tuan, bak dia ra'i tetamu Allahu Rabbi nombor 1. Tuan-tuan, Arab ni cukup ra'i tetamu. Pagi-pagi tuan cerita time raya tu. Arab ni raya Aidil Fitri dia tak meriah sangat. Dia meriah masa raya Aidil Adha. Kalau kita pergi rumah dia, tak ada kuih, soto, apa benda tu? Nasi impit, kuah rendang, lemang, tak ada. Dia ada coklat, gula-gula. Tanya Ustaz Zikirwan, dia tak betul. Bagi coklat, kita pergi rumah raya, coklat. Tapi tuan-tuan, sebab itu, bila bagi coklat aja, kami ni pelajar Malaysia masa tu, lepas main raya, balik rumah tidur. Nak berjalan mana tuan? Arab dia tak meriah bab raya, kita jangan. Oh, pagi tu lah berjalan, habis mayang raya, rumah ini, rumah itu, rumah ini, open house sampai habis Syawal. Syawal 30 hari. Lepas Syawal apa? Zulkaidah kan. Dia jemput hadir open house Aidil Fitri 3 Zulkaidah. Hai. Open house Aidil Fitri tapi 3 Zulkaidah. Ya betul, lepas Syawal Zulkaidah kan. Takut silap pula. Tuan-tuan, dia tak meriah macam tu. Sebab itu tuan-tuan, kami ni balik sembahyang raya tidur. Saya dah tarik selimut lah, musim sejuk pula. Paling syoknya tarik selimut lah tidur. Baru nak tidur tiba-tiba dia ketuknya pintu. Bukan pintu, tingkap dapur kami ni. Tingkap dapur kami ni kalau buka, terus nampak rumah dia. Rumah si Muhammad ni tadi. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum ya Malizin. Ya Malizin. No, tanya. Tidur ke? Dia pun tahulah kita tidur. Kong tanya. Ta'al tanya. Mari rumah aku. Raya ait tanya. Mari rumah. Baru nak lelap time musim sejuk dia ketuk pula tingkap tu. Ngajak mari rumah dia. Saya tak berapa nak pergi sebab tahu dah. Cekelat. Ayo kosong tuan-tuan. Paling kuat pun air teh. Tapi tuan sebab dah diketuknya tingkap tu. Pergi jugalah. Memang sungguh tuan sampai-sampai air sejuk. Dalam hati aku cakap dah air kosong aja kata. Yang kawan-kawan tengok air kosong. Kemudian tuan buat keluar pula air kosong tu dengan sepinggan coklat. Gula-gula coklat. Tengok kawan jelim. Cakap dah coklat aja baik tidur apa ini. Tuan-tuan, rupanya itu first batch. First round penghantaran yang pertama. Tengah minum makan coklat tu, tiba-tiba datang pula hidangan yang kedua. Hidangan yang kedua tu apa dia tuan-tuan? Hidangan dia. Azan dulu. InsyaAllah. Sila Tuan Muazzin. Azan. Nanti kita sambung. Hidangan yang kedua tu hidangan dia. Apa hidangan dia? Tuan ya, sikit lagi saya sebut. Kita habiskan cerita ni je insya-Allah.
Tak tentang sikit je. Kita nak ambil adat orang Arab ni supaya boleh jadikan satu ikutan contoh pada kita. Tentang tak lama lepas itu satu kejutan berlaku. Datang makanan ala dia, ala Arab. Dengan kambingnya, dengan rotinya, dengan kacang fullnya, dengan kacang adasnya, tuan-tuan. Sedangkan dia tu miskin, lantai pun pasir. Tapi dia sanggup, tuan-tuan, demi tetamu datang, demi merayakan Aid, maka dia tak apalah, berhabis sikit, tuan-tuan. Mi pun makan, tuan-tuan, seadanya, tapi tak berapa nak selera. Sebab makan dia kacang full, tuan-tuan pun kalau makan tak berapa lalu, tuan-tuan. Kacang adas. Adas ni ada dalam Al-Quran, tuan-tuan. Wa adasiha wa basaliha. Ada dalam Al-Quran adas. Kacang adas ni apa ya? Saya pun tak tahu nak sebut dalam bahasa kita ni. Macam apa ya, warna kuning-kuning, kacang dal. Lebih kurang lah kot orang Allah. Bukan buat Asyura tu kan. Parpu, lebih kurang kot. Parpu, dal, kurang macam tu lah. Tapi cara dia buat tu sedap. Tak boleh tuan makan. Air yang kedua datang, air jus, air buah. Jus ni beras sendiri. Dia tak ada blender jus, bubur gula, bubur ais. Tuan-tuan. Arab ni jus buah memang Kalau mangga tu memang pekat, lekat. Ni, tuan-tuan, dia sanggup buat. Kalau kita ya, tetamu datang, daripada awal sampai habis, bihun goreng tu lah. Tak keluar lah hidangan kedua. Kalau goreng pisang tu, tak keluar lah hidangan kedua. Ni Arab, 2 hidangan. Sebelum kami nak balik tu, nak angkat kaki tu, Ijlis sebenarnya, duduk, belum lagi, tak habis lagi. Dia bawa keluar hidangan yang ketiga. Apa hidangan ketiga? Nasi.
Dia tahu kita makan nasi, tak makan roti. Dia usaha juga beli berat. Masak juga nasi. Dia usaha juga masak daging. Daging merah. Dia masak daging merah. Dia usaha juga buat syurbah, sup. Tuan-tuan. Usaha. Sebab nak raikan kami ni. 3 hidangan. Sebelum balik, keluar syai, qahwah. Kopi, teh. Tuan-tuan. 3 air. Air sejuk, air jus, kopi, teh. 3 hidangan. Ni tak terlawan kita. Kita kalau daripada awal bihun goreng daripada awal sampai balik. Kalau daripada awal pisang goreng. Kalau teh tu teh daripada awal sampai habis. Tak ada nambah-nambah. Nak keluar pula jus oren ke tak ada dah. Ni kalau kita dengan Arab. Sebab tu Arab ni dia cukup meraihkan tetamu. Nabi Rasulullah cukup meraihkan tetamu. Yang Nabi tinggal di rumah dia. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Masa mula-mula sampai Madinah. Awal-awal sampai Madinah, Nabi tak ada rumah. Baru nak cari tapak rumah. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari beri tempat tidur yang terbaik. Mula-mula sampai malam pertama, Abu Ayyub letakkan Nabi di tingkat bawah. Rupanya rumah Abu Ayyub ni 2 tingkat. Tuan-tuan, 1400 tahun yang lepas dah ada rumah 2 tingkat. Kita jangan belagaklah kalau rumah 2 tingkat. 1400 tahun yang lepas, rumah Abu Ayyub Al-Ansari 2 tingkat. Hebat sahabat. Malam pertama, tuan-tuan, Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, kamu tidur di bawah. Kenapa Abu Ayyub duk fikir susah Nabi nak turun naik nanti susah. Tidur bawah. Malam yang kedua, Abu Ayyub minta izin dengan Nabi, ya Rasulullah, pindahlah ke atas. Kenapa tuan-tuan? Sebab Abu Ayyub ni orang kaya. Setiap waktu rumah dia akan didatangi oleh al-fuqara wal masakin. Boleh kata kejap-kejap ketuk pintu bagi salam. Kejap-kejap bagi salam ketuk pintu. Minta dekah, minta derma. Malu orang kaya. Abu Ayyub Al-Ansari ni orang kaya. Rumah 2 tingkat. Tuan-tuan. Jadi tak nak ganggu. Kalau Nabi tidur di bawah, rehat di bawah, kejap-kejap orang ketuk pintu. Kejap-kejap orang bagi salam. Bila nak rehatnya? Tak apalah ya Rasulullah, kami tidur di bawah. Kami duduk di bawah, kamu duduk di atas ya Rasulullah. Tukar tempat. Jadi kalau ada orang ketuk pintu pun, ada orang bagi salam pun, minta sedekah ke apa ke, tak terganggulah Nabi sebab Nabi duduk di atas. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Beri tempat yang terbaik pada tetamu. Kalau rumah kita kan, dalam bilik ada 3. Dalam 3 bilik tu ada 1 je bilik ada aircon. Adik-beradik datang, tetamu datang, bagilah bilik yang ada aircon tu. Ustaz, panaslah saya. Sehari je, 1 malam je, tuan-tuan. Bagi yang terbaik. Jadi tuan-tuan, kita ikut kaedah sahabat Nabi ni, Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu juga Nabi Rasulullah. Nabi pun tak minta nak duduk tempat selesa tau. Tetamu ni pula jangan beria benar. Saya nak bilik itu ya. Bilik tu ada aircon, nampak gayanya. Bilik yang ni tak ada aircon. Jangan gitu pula. Jangan minta pula. Jus tak ada, air kosong juga. Tak ada. Dengar ke Ustaz Faisal cerita di Masjid Permai hari tu, 3 ayahnya harap ni. Jangan minta. Apa yang dihidangkan itulah seadanya. Boleh jadi tuan rumah tidak bersedia, boleh jadi tuan rumah tak mampu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah muftah alaina. Allah muftah alaina. Allah muftah alaina ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran-Mu ya Allah, untuk kami ini menerima segala sunnah-sunnah Nabi-Mu, sirah perjuangan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami ya Allah rasa untuk kami meraihkan tetamu-tetamu kami seadanya ya Allah, seperti mana yang dibuat oleh-Mu, oleh Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat
Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma naj'al fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badir syamlahum wa farik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kalabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujri ashab wa ya hazimul ahzab ihzimhum wansurna alaihim bi qudratika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah sahabat-sahabat kami di Gaza Palestin ya Allah, berikanlah mereka perlindungan ya Allah, berikanlah mereka seperti mana hidupnya kami di sini bergembira ya Allah, berikanlah kegembiraan kepada mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika.